saya hanya meniru tingkah laku rakyat Malaysia. Itulah kata-kata Emily, seorang kaki tangan darat di lapangan terbang antarabangsa Vancouver, Kanada. Apabila beliau melawat lapangan terbang di Malaysia, beliau telah berkongsi apa yang dilihat dan dirasainya di sana serta proses mempraktikkannya di tempat kerja sendiri melalui sebuah laman rangkaian sosial komuniti profesional. Kesannya, kisah beliau bukan sahaja dilaporkan oleh media televisyen, malah menerima pujian dari seluruh dunia. Menghadapi maklum balas global ini, beliau memberikan pesanan tulus kepada rakyat Malaysia. Apakah sebenarnya yang beliau rasai di lapangan terbang Malaysia dan bawa pulang bersamanya? Mari kita lihat berdasarkan kandungan hantaran beliau. Nama saya Emily, berumur 30 tahun dan bekerja di lapangan terbang antarabangsa Vancouver, YVR, Kanada. Saya telah berkhidmat sebagai kaki tangan darat di sini selama lebih 6 tahun. Saya mula berasa bangga dengan kerjaya saya. Tugas kaki tangan darat berbeza dengan pramugari atau kaki tangan pejabat syarikat penerbangan. Kami bertanggung jawab ke atas perkhidmatan dan sokongan keseluruhan lapangan terbang, daripada urusan daftar masuk bantuan sebelum menaiki pesawat sehinggalah menjaga keselamatan dan kemudahan di dalam terminal. Kami memberikan komitmen sepenuhnya untuk meningkatkan tahap kepuasan pelanggan. Saya sendiri fasih berbahasa Inggris dan Perancis, jadi saya mempunyai banyak peluang untuk membantu pelancong yang menghadapi kesulitan. Melihat pelanggan tersenyum puas kerana layanan saya adalah kegembiraan terbesar bagi saya. Bagi sesiapa yang bekerja di lapangan terbang, kami pasti akan mengambil berat tentang satu piawaian penilaian anugerah lapangan terbang dunia Top 7 oleh Skytrax. Ini adalah penarafan global berdasarkan pelbagai kriteria yang dinilai oleh syarikat Skytrax dari United Kingdom. Sebagai kaki tangan di Vancouver, saya yakin dengan perkhidmatan kami dan bangga bahawa ia adalah antara yang terbaik di dunia. Malah dalam kedudukan tahun 2024, lapangan terbang Vancouver memenangi gelaran lapangan terbang paling bersih di Amerika Utara dan lapangan terbang terbaik di Amerika Utara. Saya dan rakan sekerja berkongsi kegembiraan ini. Ia membuatkan segala usaha kami berbaloi dan menyuntik semangat untuk menjadikan lapangan terbang kami lebih baik pada masa hadapan. Namun dalam skala global, hakikatnya lapangan terbang Vancouver masih belum menembusi kelompok 10 terbaik dunia. Walaupun kami nomor 1 di Amerika Utara, kami tidak tersenarai dalam kedudukan teratas dunia. Dalam ranking Skytrax 2024, tempat pertama diduduki oleh lapangan terbang antarabangsa Hamad di Qatar, diikuti oleh lapangan terbang Changi di Singapura di tempat kedua. Tempat ketiga adalah lapangan terbang antarabangsa Incheon di Korea Selatan, manakala lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA dan lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang di Malaysia masing-masing menduduki tempat keempat dan kelima. Bagi saya yang selama ini beranggapan bahawa negara Amerika dan Eropah mendahului dunia dalam aspek technical reality, bahawa negara Qatar dan Asia mendominasi carta ini amat mengejutkan. Pada masa yang sama saya mula meragui sama ada penilaian ini benar-benar tepat. Adakah pengguna juga merasai perkara yang sama? Saya ingin melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana rupa lapangan terbang kelas dunia itu. Tanpa sedar keinginan itu mula tumbuh. Rakan-rakan sekerja saya juga nampaknya mempunyai pemikiran yang sama. Mereka mula berharap agar saya menggunakan cuti musim panas ini untuk melawat lapangan terbang di Korea Selatan dan Malaysia. Walaupun pada mulanya saya agak keberatan untuk ke timur, rakan-rakan saya telah mengumpul dana sedikit demi sedikit untuk membantu membiayai perjalanan saya. Maka saya membulatkan tekad untuk memulakan perjalanan ke Korea Selatan dan Malaysia. Disebabkan kedudukan geografi, saya memutuskan untuk melawat lapangan terbang antarabangsa Incheon, KLIA, dan lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang. Saya merancang ke Incheon, Korea Selatan terlebih dahulu, kerana kedudukannya lebih tinggi dalam ranking berbanding Malaysia. Saya mahu merasai pengalaman bermula dari lapangan terbang yang dinilai paling tinggi. Lapangan terbang antarabangsa Incheon adalah yang terbesar di Korea dan merupakan salah satu hub utama di Asia. Apabila saya menjejakkan kaki di sana, saya merasakan ia benar-benar sebuah lapangan terbang yang sangat maju dan berfungsi dengan hebat. Tidak hairanlah ia menduduki tempat ketiga dunia. Malah proses pendaftaran dan tuntutan bagasi semuanya dilakukan dengan tahap automasi yang tinggi. Kesan teknologi canggih dapat dilihat di setiap sudut lapangan terbang dan kehebatannya sungguh mengagumkan. Saya pernah mendengar bahawa Korea adalah gergasi digital, dan sebagaimana imejnya terdapat banyak hotspot serta papan tanda panduan digital terkini di dalam terminal. Dalam ranking Skytrax, Incheon dipilih sebagai lapangan terbang yang paling mesra keluarga.
Memang benar mereka menyediakan lorong pemeriksaan keselamatan khas untuk pengembara bersama kanak-kanak, serta banyak kemudahan rehat dan bilik penyusuan. Sudah tentu Vancouver juga mempunyai kemudahan ini, tetapi jumlah yang disediakan di Incheon meninggalkan kesan yang lebih mendalam. Satu lagi perkara yang saya perhatikan adalah jumlah restoran dan kedai di Incheon yang sangat banyak, seolah-olah sebuah kawasan komersial yang sibuk. Walaupun kedai bebas cukai ada di mana-mana, lapangan terbang kepelbagaian di Incheon membuatkan saya kagum. Ia adalah tempat di mana Anda boleh merasai suasana Korea walaupun tanpa melangkah keluar ke pusat bandar Seoul. Saya sangat kagum dengan kelengkapan kedainya. Selepas bermalam di sebuah hotel di Seoul, saya yang menghabiskan hampir seluruh masa di Terminal Incheon terus bertolak ke Malaysia. Bagaimanakah tahap lapangan terbang di Malaysia yang berjaya meletakkan 2 buah terminalnya dalam kelompok 5 teratas? Apakah perbezaannya berbanding Incheon di negara jiran? Dengan rasa ingin tahu saya menuju ke Malaysia. Saya menaiki penerbangan syarikat penerbangan Malaysia ke Kelia. Semasa itu terdapat seorang penumpang lelaki warga Jerman yang menggunakan kerusi roda untuk menaiki pesawat. Lelaki itu mungkin tidak membuat permohonan awal untuk bantuan kerusi roda, tetapi kaki tangan syarikat penerbangan Malaysia tetap memberikan bantuan dengan senyuman yang sentiasa terukir di wajah. Bukan itu sahaja, apabila pesawat mendarat di Kelia, seorang kaki tangan yang bertugas di lapangan terbang sudah sedia menunggu dengan platform condong untuk kerusi roda bagi membimbing lelaki tersebut. Syarikat penerbangan di luar Malaysia juga memberikan sokongan kepada golongan OKU, tetapi saya berpendapat tidak banyak syarikat yang mampu menjangka keperluan pelanggan sebelum diminta dan memberikan bantuan secara proaktif. Walaupun ini bukan isu perkhidmatan lapangan terbang secara langsung, ia adalah detik yang membolehkan saya melihat sekilas semangat berkhidmat rakyat Malaysia. Ia adalah perbezaan yang sangat mengagumkan saya. Dari saat tiba di Kelia, saya dapat merasai kehangatan yang tulus daripada rakyat Malaysia. Namun saya tetap cuba mengekalkan sikap objektif semasa meninjau terminal tersebut. Incheon di Korea adalah lapangan terbang yang bersih dan KLIA juga merupakan tempat yang sangat bersih. Sehingga baru-baru ini tempat ini sering digelar sebagai pintu masuk Malaysia yang dipenuhi dengan pengembara dari pelbagai negara dan sangat meriah. Apakah perbezaan ketara antara Kelia dan Incheon? Itulah perkara yang saya rasai sebaik sahaja tiba, yaitu perbezaan pada papan tanda panduan. Di Vancouver, papan tanda didominasi bahasa Inggris, manakala di Incheon hampir kesemuanya dalam bahasa Korea dengan bahasa Inggris yang terhad. Namun di Kelia papan tanda dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggris dipaparkan dengan sangat jelas. Bukan itu sahaja, di kawasan yang sesak atau pada panduan penting selain bahasa Melayu dan Inggris, terdapat juga penggunaan bahasa Mandarin Tamil, malah kadang-kadang bahasa Jepun atau bahasa Asia Tenggara yang lain. Perkhidmatan Malaysia yang mengambil kira pelancong dari seluruh dunia ini hanya dapat saya gambarkan dengan perkataan teliti. Selain itu, ada satu lagi perkara yang sangat berbeza dengan Vancouver maupun Incheon, yaitu kehadiran kaki tangan yang meronda di seluruh lapangan terbang untuk membantu sesiapa yang menghadapi kesulitan. Di Incheon juga ada perkhidmatan serupa, tetapi Anda perlu berjalan sendiri ke kaunter pertanyaan atau mencari kaki tangan di tempat tertentu. Oleh itu, hanya mereka yang tahu kewujudan perkhidmatan tersebut sahaja yang dapat menggunakannya. Tambahan pula, penjelasan berkaitan selalunya dalam bahasa Korea, jadi saya rasa pada hakikatnya hanya orang tempatan yang dapat memanfaatkannya. Dalam aspek ini, Kelia sudah tentu mempunyai kaunter perkhidmatan, tetapi kaki tangan bantuan itu sendiri yang berjalan di dalam terminal. Jika Anda kelihatan bingung, mereka akan menghampiri dan bertanya secara proaktif. Bukan itu sahaja, jika ada sesiapa yang mengalami kesulitan, penumpang biasa, warga Malaysia juga akan secara sukarela menawarkan bantuan. Jika mereka tidak dapat menyelesaikannya, penumpang biasa ini akan membawa Anda ke arah kaki tangan perkhidmatan. Kelia juga mendapat penilaian tertinggi dunia dalam kategori kaki tangan lapangan terbang terbaik dunia oleh Skytrax. Oleh itu saya dapat memahami kualiti sumber perkhidmatan ini. Namun apa yang saya rasakan secara pribadi ialah, hakikatnya bukan sahaja kaki tangan Kelia yang bertaraf dunia, tetapi kemanusiaan rakyat Malaysia itu sendiri adalah yang terbaik di dunia. Keunikan ciri Malaysia inilah yang mendapat pengiktirafan dunia. Saya rasa keprihatinan pramugari Malaysia terhadap lelaki berkerusi roda semasa mendarat di KLIA tadi juga berpunca daripada kehangatan unik rakyat Malaysia ini. Antara Kelia dan Terminal 2 atau kawasan sekitarnya, terdapat perkhidmatan tren IRL yang memudahkan pergerakan.
Selepas menghabiskan masa sehari di Klia, saya berpindah ke sebuah hotel berdekatan lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang untuk tujuan tinjauan seterusnya. Keesokan harinya saya akan melawat lapangan terbang yang berada di ranking keempat itu. Seawal pagi saya yang menuju ke sana sekali lagi dikejutkan dengan pelbagai perkara yang menakjubkan. Lapangan terbang di Pulau Pinang sama seperti KLIA adalah sebuah tempat yang sangat bersih. Ia bukan sekadar tahap tiada sampah di lantai, tetapi berkilat sehingga memantulkan cahaya. Walaupun Vancouver mendapat gelaran paling bersih di Amerika Utara, tahap kebersihan di sini tidak dapat dibandingkan. Ia seolah-olah berada di dalam sebuah hotel 5 bintang yang sangat elegan. Di lapangan terbang seperti itu saya merasa sangat tersentuh dari lubuk hati. Saya baru mengetahui kemudian bahwa KLIA juga pernah mendapat kedudukan ke-9 sebagai lapangan terbang paling bersih di dunia oleh Skytrax. Keindahan itu membuatkan saya tidak punya pilihan selain mempercayai penilaian tersebut. Walaupun saya mahu menjadikan lapangan terbang kami lebih bersih daripada ini, saya sendiri tidak tahu bagaimana caranya. Itulah perasaan paling jujur saya. Begitulah tahap kebersihan lapangan terbang di Malaysia. Bercakap tentang kebersihan, tandas di lapangan terbang Malaysia juga sangat bersih. Sekali lagi, ia bukan sekadar tiada sampah, tetapi ia berkilat. Saya rasa salah satu tarikan tandas di lapangan terbang Malaysia adalah kemudahan air dan bidet. Saya pernah mendengar daripada rakan yang pernah melancong ke Malaysia berkali-kali tentang betapa selesanya kemudahan tandas di sana. Setelah menggunakannya sendiri, saya terkejut dengan fungsinya dan benar-benar memahami mengapa pelancong asing sangat menyukainya. Namun di satu sudut lain, apa yang membuatkan saya terharu ialah panel arahan penggunaan. Pasti ramai pelancong asing yang tidak tahu cara menggunakan bidet atau sistem pembersihan automatik, bukan? Sebagai rakyat Malaysia yang dianggap sebagai jenius dalam kesopanan, mereka pasti tidak akan terlepas pandang keraguan ini. Pada panel operasi selain bahasa, terdapat simbol grafik yang sangat mudah difahami untuk menjelaskan cara penggunaan. Malah terdapat nota-nota kecil yang diletakkan dengan penuh perhatian supaya sesiapa sahaja dapat menggunakannya tanpa ragu-ragu. Selain itu, fungsi seperti curahan air automatik sebaik sahaja berdiri atau hanya dengan mendekatkan tangan ke sensor menunjukkan pertimbangan mendalam untuk pelbagai situasi pengguna. Ini adalah sebuah tandas yang penuh dengan kelembutan hati, memastikan pengguna berasa selesa dalam apa jua keadaan. Mengenai tandas juga, lapangan terbang di Malaysia menyediakan banyak tandas mesra OKU atau tandas pelbagai guna. Dalam aspek accessibility, terminal di Malaysia meninggalkan jejak sokongan di merata tempat. Pada zaman ini, banyak lapangan terbang di negara maju melaksanakan langkah mesra OKU termasuk di Vancouver. Berbanding ketika saya mula bekerja, accessibility di Vancouver kini sudah jauh berbeza. Namun saya merasai perbezaan besar di Malaysia. Adakah kita benar-benar sedar untuk menghapuskan halangan dari segi hakikat dan jiwa? Sebagai contoh, di lapangan terbang lain kemudahan mesra OKU hanya diletakkan di laluan utama atau pada peralatan yang digunakan oleh kebanyakan orang, manakala di sudut kecil lain ia masih sangat berkekurangan. Atau lebih menyedihkan, wujud sikap angkuh orang yang sempurna fizikalnya di sesetengah negara seolah-olah berkata, oleh sebab kemudahan OKU sudah ada, gunakanlah itu sahaja. Tandas di Incheon yang saya kunjungi sebelum ini juga mempunyai pemegang tangan di tepi tandas. Pada pandangan pertama ia kelihatan mesra OKU. Saya fikir hebatnya lapangan terbang nombor 3 dunia ini, namun selepas menggunakan pemikiran saya hancur. Malah saya yang sempurna fizikal pun merasakan jarak antara tandas dan pemegang itu terlalu jauh. Seseorang perlu berdiri sepenuhnya dan bergerak untuk mencapainya. Saya rasa orang yang lemah kakinya mungkin berisiko jatuh jika cuba memegangnya. Bukan sahaja di Incheon, di banyak tempat lain saya merasakan adanya halangan tidak nampak. Seolah-olah mereka berkata, dah ada jalan, condong rem, pandai-pandailah sendiri, atau dah ada lift jalan lain, macam mana pun tak apa. Dalam perkara ini, KLIA dan terminal lain di Malaysia bukan sahaja menyediakan peralatan mesra OKU, tetapi mempunyai jiwa tanpa halangan untuk membantu mereka yang dalam kesulitan. Malah ia bukan sahaja dilakukan oleh kaki tangan lapangan terbang, tetapi seluruh rakyat Malaysia mempraktikkannya. Saya sangat merasai bahawa ini adalah lapangan terbang yang benar-benar melaksanakan konsep accessibility secara menyeluruh. Adalah wajar jika Skytrax memberikan gelaran lapangan terbang paling mesra dunia kepada Malaysia. Malah jika lapangan terbang di Malaysia terus maju, selagi ia dikendalikan oleh rakyat Malaysia, saya rasa buat masa ini tiada siapa yang dapat mengatasinya.
Jika bidang accessibility ini mahu diatasi oleh mana-mana lapangan terbang lain, ia mungkin hanya akan dilakukan oleh lapangan terbang lain di dalam Malaysia sendiri. Saya merasakan bahawa keprihatinan dan budi bahasa yang ditawarkan oleh rakyat Malaysia bukanlah sesuatu yang boleh diatasi dengan mudah. Lapangan terbang di Malaysia juga mempunyai restoran dan kedai yang tidak kalah dengan Incheon. Ia bukan sahaja menawarkan makanan Malaysia yang lazat, malah menghimpunkan produk istimewa dari seluruh pelosok negara. Memikirkan bahawa saya boleh menikmati makanan Malaysia yang popular di satu tempat membuatkan saya teruja sejak pagi lagi. Walaupun jumlah kedai mungkin sedikit kurang berbanding Incheon, apa yang paling mengejutkan saya ialah terdapat kedai yang sudah mula beroperasi seawal jam 6 pagi. Dan walaupun bukan semua terdapat banyak juru jual yang mampu bertutur dalam pelbagai bahasa, malah ada sebilangan yang tahu menggunakan bahasa isyarat. Walaupun bahasa isyarat bukan bahasa sejagat, namun ia tetap membolehkan komunikasi pada tahap tertentu. Bertutur banyak bahasa atau menggunakan bahasa isyarat bukanlah perkara wajib, malah dari segi kos, ia mungkin bukan perkhidmatan yang paling cekap. Namun begitu rakyat Malaysia, mahu sesiapa sahaja pada bila-bila masa, dapat memanfaatkan perkhidmatan lapangan terbang dengan tahap maksimum terhadap kesungguhan Malaysia dalam mendekati perasaan pengguna dan membina kemudahan yang boleh dinikmati oleh sesiapa sahaja ini. Saya bukan sahaja terharu, malah sangat kagum. Kini saya telah pulang dari Malaysia dan kembali bekerja di lapangan terbang Vancouver. Sebelum ke Korea dan Malaysia, saya tidak melakukannya. Tetapi sekarang, saya secara pribadi memulakan satu inisiatif perkhidmatan di Vancouver. Akhir sekali saya ingin memperkenalkan perkhidmatan ini. Ini adalah pengalaman saya di KLIA dan Pulau Pinang yang berlaku di kawasan tuntutan bagasi. Kerana melancong kedua buah negara, saya juga mendaftarkan sebuah bagasi yang agak besar. Saya pergi ke kawasan tuntutan bagasi dan menunggu bagasi saya keluar. Tali sawat mula berpusing dan bagasi penumpang akhirnya mula keluar. Di kebanyakan lapangan terbang di dunia, bagasi diletakkan begitu sahaja di atas tali sawat dan penumpang tercari-cari beg mereka di tengah timbunan yang tidak teratur. Itu dianggap biasa. Namun di lapangan terbang Malaysia, di hujung tali sawat itu, berdirinya seorang kaki tangan darat. Beliau mula menyusun bagasi-bagasi itu satu demi satu dengan kemas. Dan yang lebih menakjubkan, beliau memusingkan semua pemegang bagasi ke arah luar supaya mudah untuk diambil oleh penumpang. Apabila saya pertama kali melihat tindakan ini di KLIA, saya hampir tidak percaya dengan mata sendiri. Perasaan sebenar saya waktu itu ialah, apa yang orang Malaysia ini sedang buat? Tetapi pada masa yang sama, saya berasa satu perasaan selesa yang sukar digambarkan. Selepas saya mengambil bagasi saya dan berjalan ke arah pintu keluar, seorang wanita yang mungkin kaki tangan darat atau staf syarikat penerbangan bertanya kepada saya, "Adakah bagasi puan mengalami sebarang kerosakan?" Biasanya kerosakan bagasi dianggap tanggung jawab pribadi. Ini adalah pendirian umum kebanyakan syarikat penerbangan dan lapangan terbang. Pengguna juga sedia maklum tentang perkara ini, jadi mereka akan mengunci atau menanggalkan bahagian yang mudah rosak. Walaupun begitu, semua orang sudah bersedia mental bahawa bagasi adalah barangan lusuh yang pasti akan diperlakukan dengan kasar. Namun di Malaysia, mereka melayan bagasi penumpang dengan cermat, menyusunnya semula demi memudahkan urusan dan akhirnya bertanya tentang keadaan bagasi tersebut. Satu tahap perkhidmatan yang berbeza sedang berlaku di depan mata saya. Adakah ini perkhidmatan tambahan berbayar? Kerana perkara ini terlalu luar biasa, saya bertanya kepada kaki tangan tersebut. Namun seperti yang dijangkakan di Malaysia, jawapannya ialah, semuanya adalah percuma. Saya sangat tersentuh dengan cara layanan rakyat Malaysia ini. Kini di lapangan terbang Vancouver, saya juga meniru rakyat Malaysia dengan memperkenalkan perkhidmatan ini. Saya menyampaikan rasa terharu yang saya alami di Malaysia kepada rakan sekerja dan sedikit demi sedikit saya mendapat pemahaman mereka. Menyusun pemegang bagasi ke arah luar mengambil berat sama ada bagasi pelanggan rosak atau tidak. Tentu sekali ini bukan sesuatu yang boleh dijamin dengan mudah, jadi kami tidak boleh bertanya secara melulu tentang kerosakan. Walaupun begitu, saya yakin bahawa sikap prihatin terhadap orang lain, berfikir secara mendalam dan bertindak untuk menggembirakan orang lain yang diamalkan oleh rakyat Malaysia adalah intipati sebenar sebuah perkhidmatan. Inilah yang diperlukan oleh lapangan terbang Vancouver untuk mendapatkan pengiktirafan bertaraf dunia. Saya ingin menambah satu perkara. Beberapa hari lalu, sebuah stesen televisyen di Kanada melaporkan tentang tindakan kami ini. Kami menerima banyak komen pujian dari seluruh dunia. Namun saya mahu berterus terang di sini, idea yang hebat ini datangnya daripada rakyat Malaysia.
Saya hanyalah meniru cara kerja kaki tangan darat di lapangan terbang Malaysia sahaja. Perkhidmatan rakyat Malaysia ini mungkin tidak dianggap sebagai berita pun di negara mereka sendiri, kerana bagi mereka ia adalah sesuatu yang terlalu biasa dan semula jadi untuk dilakukan. Terdapat banyak lapangan terbang di dunia yang patut dicontohi oleh Vancouver, bermula dengan lapangan terbang antarabangsa Hamad yang dinilai sebagai nombor 1 dunia. Namun secara pribadi saya rasa lapangan terbang di Malaysia mungkin adalah contoh teladan yang paling baik. Malaysia mempunyai banyak lapangan terbang yang mendapat penilaian terbaik dunia dan semuanya tersenarai dalam kelompok 10 teratas secara keseluruhan. Di luar Malaysia, lapangan terbang yang mendapat penilaian tinggi selalunya hanyalah satu terminal utama sahaja, manakala terminal lain di negara yang sama biasanya tidak begitu menonjol. Adakah ini kerana perkhidmatan dan jumlah pelancong hanya tertumpu di satu tempat untuk mendapatkan penilaian tinggi? Jika dilihat dari skor keseluruhan semua lapangan terbang di Malaysia, saya rasa Malaysia mungkin akan menjadi nombor 1. Begitulah hebatnya lapangan terbang di Malaysia. Dan di sebalik kehebatan itu, terdapat keprihatinan rakyat Malaysia serta nilai murni mereka yang menganggap berbuat baik tanpa mengharapkan pujian sebagai satu keindahan. Mereka tidak peduli sama ada ia menonjol atau dinilai. Sebaliknya mereka fokus kepada usaha untuk membolehkan semua pelanggan yang menggunakan kemudahan mereka melalui saat-saat yang menggembirakan. Rakyat Malaysia benar-benar memfokuskan kepada perkara ini dalam mencipta perkhidmatan, membina kemudahan dan menghapuskan halangan. Contoh teladan saya ada di Malaysia. Kuti musim panas akan datang, saya mahu melawat lapangan terbang Malaysia yang lain selain KLIA dan Pulau Pinang. Kerana dengan belajar daripada mereka, hanya dengan meniru sahaja sudah cukup untuk menjadikan kita bahan bualan dunia. Di dalam hati rakyat Malaysia itu tersimpan begitu banyak permata yang berharga.